yang mana melibatkan orang ramai kan. Bila makanan basi, A'udzubillahi السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن تبعه ونصره ووله أما بعد. InsyaAllah pada malam ni kita akan sama-sama berikhtiar mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dapat membantu pemilik kepada premis ini untuk mendapatkan penyelesaian daripada masalah yang berlaku kepada mereka, yang mana saya diberitakan bahawasanya premis yang mereka jalankan ini mengalami masalah ketika mana makanan dibawa masuk ke dalam premis ini mengalami basi ataupun makanan tersebut akan rosak, dan peristiwa itu berlaku dalam tempoh yang terdekat ini dan menggunakan caterer yang berbeza, dan setiap kali makanan dibawa masuk ke dalam premis ini maka makanan tersebut akan rosak. Jadi ini di antara salah satu petanda yang mana tempat ini kemungkinan ada gangguan ataupun disebabkan kerana hasad daripada manusia. Jadi insya-Allah sama-sama kita berikhtiar, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi jalan keluar kepada pemilik premis ini insya-Allah. Jadi sama-sama kita saksikan apa yang akan kita ikhtiarkan pada malam ini insya-Allah. yang melibatkan gangguan dan sebagainya, kita punya bulu roma akan tegaklah kebiasaannya kan. Dan sebelum saya sampai sini pun tadi, masa saya berada di parking kereta sana tadi, tak ada masalah pun. Jadi bila mana saya mula melangkah kaki bermula daripada pintu depan ni, saya dah rasa tak sedap dah. Dan saya rasa aura ataupun benda negatif ataupun benda yang tak baik tu, kawasan yang paling kuat lah apa yang dapat saya rasa di di laluan tengah ni, kemudian di kawasan sini lah, kawasan tempat letak makan situ, kemudian di kawasan belakang sana, dan kuat juga kawasan atas. Maksudnya benda ni dia main segenap penjuru lah kiranya. Semua macam contoh di antara tempat yang awal-awal benda ni bertapak, iaitu di belakang lah. Kalau kat belakang tadi, kalau perasan saya berhenti kat penjuru tu, dekat situlah awal-awal permulaan. Ya, dia sebenarnya kat situ kita nampak macam ada orang kata bekas bangkai binatang lah, yang macam burung ke apa saya tak pastilah kan, ada dekat situ kan. Jadi benda-benda macam tu orang kata kadang-kadang dia kata alah benda ni tak ada apa-apa pun, sedangkan benda tu ada hubung kaitnya dengan masalah sihir lah. Antara benda yang orang kadang-kadang tak perasan, orang sihir dengan menggunakan duit shilling. Sebab itu kadang-kadang kita pergi mana-mana pun, kalau ada duit shilling tengah jalan tiba-tiba banyak pula apa ni semua, kalau boleh jangan suka-suka untuk kita pegang dan kita ambil lah kan. Sebab apa? Kebiasaannya kadang-kadang hari ni orang menyihir menggunakan barang-barang yang orang tak expect benda tu sihir kan. Orang hari ni dia tak guna dah kain kuning, dia tak guna dah yang kata tanah kubur dah, dia guna medium yang lain supaya orang tak perasan itu adalah bahan sihir kan, bahan sihir yang mana dia minta untuk jin yang berkhidmat dengan itu berada di situ. Biasanya sihir ni bila mana dia hubung kaitnya, sebenarnya barang tu tak ada apa pun, tapi bila mana barang tu ada hubung kaitnya dengan pertalian jin yang menjaga dia, maka itu yang jadi gangguan. Maksudnya jin tu bertapak di situ atas perjanjian, selagi mana engkau dekat sini, kau tunggulah sini. Okey, itu secara umumnya lah yang bila sebut tentang masalah kenapa meremang bulu roma dan sebagainya tu. Dia tangkap sendi. Ini biasanya owner akan rasa lah kan, bila mana kita buat apa ni semua, itu tindak balas daripada ruqyah yang kita baca lah. Ustaz kat atas. Ya. Dia akan rasa Sengal-sengal. Ya, kebiasaan sengal tu dia akan serang kawasan persendian lah kan. Itu biasa tindak balas daripada tu lah. Baik tu kalau kata sebelum daripada ni makcik dengan pakcik mai sini, dia rasa tak ada hati, rasa malas kan, rasa berat dan sebagainya. Kemudian anak pun bila mana nak jalankan tugas kat sini jadi mengantuk, mungkin hilang mood dan sebagainya kan. Benda tu atas faktor-faktor kemungkinan gangguan yang berada dalam premis ni lah. Jadi tak apalah, insya-Allah kita cuba ikhtiar mana yang terbaik, kita dah ruqyah. Selebihnya kita tawakal pada Allah Ta'ala. Cuma satu pesanan saya, apa yang kita buat ni sebagai satu ikhtiar yang mana ia menjamin 100% apa yang kita buat ini Allah Ta'ala akan angkat. Tapi yakinlah, apa yang kita doa ini mudah-mudahan Allah Ta'ala beri jalan keluar. Jangan kita rasa yang dah tabuk ni semua, dah buat ni semua, takkan ada berani lagi benda yang boleh mengganggu. Tak, itu semua atas izin Allah Ta'ala. Itu kita kena pasakkan dalam hati kita betul-betul lah.
Yang terbaik setiap kali kita nak letak tu kita baca Qul a'udzu birabbil falaq sekali. Ini adalah ayat yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi SAW, cerita berkenaan dengan orang yang berperangai hasad. Wa min syarri hasidin iza hasad. Dan dalam ayat itu juga ada menceritakan tentang amalan sihir. Wa min syarrin naffatsati fil uqad, daripada kejahatan-kejahatan tiupan yang menyimpul. Menyimpul merujuk kepada sihir. Sihir ini adalah simpulan. Sebab itu kalau kita tengok orang yang kena sihir sekejap, dia kena mendadak sakit. Tapi bila nak sembuh, makan masa. Sebab dia disebut dalam Al-Quran Al-Uqad, seperti mana simpulan. Jadi simpulan tu nak rungkai bukan benda yang mudah, kan? Jadi itu hakikatnya. Jadi kita baca ayat ni, mohon kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala benting dan juga dinding tempat ni daripada sebarang anasir sihir dan juga hasad dengki manusia. Mungkin gangguan tu ataupun benda-benda yang melibatkan hasad dan dengki ni, dia bukan hanya menyerang di premis, tapi dia serang juga tuan yang biasanya orang cakap menguruskan tempat-tempat tersebut. Tapi tak berlaku benda-benda yang kita tak nampak, dan benda tu mungkin kita rasa tak serius, mungkin kita tak apalah, biarkan je lah kan. Tapi sampai satu tahap yang mana melibatkan orang ramai kan, bila makanan basi, pelanggan je lah. Kira yang hak ni kira okey lagi lah, sebab dia dah masak, bubuh dalam bekas, basi. Saya ada rawat satu kedai, dia kedai makan, atas periuk lagi, atas dapur lagi basi. Panas pun basi. Gulai yang ada masak semua basi. Dia kata mungkin ni masalah santan. Biasa ada gulai dengan santan kan. Dia kata tak apa, dia tukar, cari santan lain, bubuh juga. Lama-lama duk menggelegak-gelegak, rasa-rasa masam basi juga. Kata ni apa hal pula ni? Dia masih lagi rasa, dia kata tak mungkin. Dia kata mungkin bahan mentah dia, ayam ke apa. Dia tukar. Berkali-kali dia buat benda yang sama. Kemudian sampai dia terpaksa tukar guna santan kotak. Awal dia guna santan yang hak jenis fresh ni, ambil kat pasar, kat market dia beli tu. Kemudian dia tukar santan kotak. Santan kotak ni kiranya orang kata apa nama ni, tahap untuk kata basi tu mungkin kurang lah pasal santan kotak. Bos santan kotak sama juga, atas api lagi, tengah menggelegak lagi, basi. Jadi apa ni, yalah, dia pun panggil kita. Saya pergi tengok memang ada masalah kah dekat kedai dia tu apa ni semua. Jadi bukan hanya sekadar apa nama ni, dia cerita kat saya bukan masalah lauk atas dapur lagi pun basi. Nasi yang dia duk tanak tak masak-masak. Maksudnya kalau masak pun orang kata dia mentah lah, kan? Jadi kalau mentah orang makan sakit perut, kan? Jadi dia jadi buat macam tu. Takdir Allah Ta'ala temukan saya dengan dia, buat dengan dia, izin Allah Ta'ala lah, kan? Izin Allah Ta'ala. Lepas daripada buat, saya suruh dia buat apa yang sepatutnya. Dalam tempoh dia nak buat apa ni, nak pulihkan kedai dia tu, memang macam-macam lah. Anak dia sakit, kan? Kemudian kedai tak boleh buka lama, pekerja lari, kan? Ada pekerja duk curi duit. Itu cabaran dia untuk berdepan dengan apa ni, tempoh rawatan tadi tu. Tapi selepas daripada tu dia kentar, dia tabah, dia tak putus asa, dia tetap buat juga. Alhamdulillah, yang mana lepas daripada tu dia dapat buka pula cawangan lagi kedai, 2 ke 3 dah, alhamdulillah, kan? Tapi memanglah orang kata dunia Melayu ni, kan, orang kata berdengki tu memang cukup